Assalamualaikum semua. Nama Ustazah Ifah Syuhada binti Ma'un. Teruskan berusaha dan jangan mengalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustazah Ifah Syuhada binti Ma'un. Anda semua boleh panggil Ustazah Ifah. Agak-agak hari ni kita nak belajar apa ya? A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Pada hari ini, kita akan belajar mata pelajaran Tauhid tahun 5 yang bertajuk Sifat Salbiah. Kejap. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita, mari kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama agar sesi pembelajaran kita lebih diberkati. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baiklah, mari kita teruskan dengan melihat objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama ialah dapat menyebut makna bagi sifat salbiah dengan tepat. Objektif yang kedua pula ialah dapat menyenaraikan sifat-sifat salbiah dengan betul. Yang ketiga, iaitu yang terakhir, ialah dapat membaca sebab sifat-sifat itu dinamakan sifat salbiah dan hakikat sifat salbiah dengan tepat dan betul. Baiklah, mari kita dengar lagu tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Masya Allah, sungguh merdu ya alunan lagu tersebut. Agak-agak apa ya perkaitan lagu tersebut dengan topik pembelajaran kita pada hari ini? Jadi perkaitannya 20 sifat wajib bagi Allah terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, sifat nafsiyah. Apa itu nafsiyah? Nafsiyah ialah sifat yang disandarkan kepada zat Allah dan bukan kepada yang lain. Sifat nafsiyah juga dipanggil atau dinamakan sebagai sifat subutiyah. Bahagian yang kedua ialah sifat salbiah. Salbiah bermaksud sifat yang menafikan kekurangan bagi zat Allah dan sifat Allah Ta'ala. Sifat salbiah juga dinamakan sebagai sifat adamiyah.
Seterusnya, bahagian yang ketiga ialah sifat ma'ani. Ma'ani? Apa itu ma'ani? Ma'ani membawa maksud sifat yang tetap ada pada zat Allah Ta'ala. Ia juga dinamakan sifat wujudiyah. Bahagian yang keempat, iaitu bahagian yang terakhir, ialah sifat maknawiyah. Apa ya yang dimaksudkan dengan maknawiyah? Baiklah, maknawiyah bermakna sifat yang melazimi sifat ma'ani lagi tetap ada pada zat Allah Ta'ala. Ia juga dinamakan sifat haliyah. Namun, pada hari ini, Ustazah akan mengajar sifat salbiah sahaja. Baiklah, mari kita teruskan sesi pembelajaran kita dengan subtopik yang pertama, iaitu makna bagi sifat salbiah. Bagi sifat salbiah ialah sifat yang disandarkan kepada menidakkan atau menafikan kekurangan sifat dan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini bermaksud sifat salbiah ini merujuk kepada kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaan ini bermakna kesempurnaan dalam kebesaran, keagungan, kesucian, ketinggian dan kekuasaan Allah dalam segala-galanya. Lengkap yang tidak ada kurang, suci yang tidak ada kotor, gagah yang tidak ada lemah dan sebagainya. Allah juga tiada bandingan dari selainnya. Di samping itu, seandainya ada sifat yang lebih tinggi, maka kedudukan Allah itu lagi tinggi. Jika ada sifat yang halus, maka kedudukan Allah itu adalah lebih halus. Begitu juga dengan seterusnya. Inilah yang dikatakan sifat salbiah itu sifat kesempurnaan Allah. Selain itu, seandainya ada makhluk yang mendatangkan sebab, sesungguhnya Allah lah yang terlebih dahulu memberi sebab tersebut. Ketetapan Allah itu telah mendahului dan mengatasi kejadian makhluknya. Allah itu sempurna dalam segala kejadiannya, dan apa yang berlaku ke atas diri kita ini adalah datangnya dari ketetapan Allah, iaitu ketetapan yang terbaik. Terbaik? Sudah semestinya terbaik untuk kita dan semua makhluknya. Oleh yang demikian, kita sebagai makhluk dan hamba yang berserah diri kepada Allah Ta'ala hendaklah menerima segala apa yang berlaku dengan hati yang terbuka dan hati yang berterima kasih kepadanya. Kita hendaklah terima segala yang berlaku dengan berlapang dada dan bersyukur kerana semua yang telah terjadi mengikut apa yang telah tersurat. Seterusnya, mari kita menelusuri subtopik yang kedua. Subtopik yang kedua ialah sifat-sifat bagi sifat salbiah. Senarai sifat-sifatnya ialah yang pertama, kidam, yang kedua, baqa, yang ketiga, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang keempat, qiyamuhu ta'ala binafsi, yang kelima, wahdaniyah. Oleh itu, kelima-lima sifat yang telah saya sebutkan sebentar tadi tidak dimiliki oleh orang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, mari kita meneruskan sesi pembelajaran kita dengan subtopik yang ketiga. Mari kita menerokai subtopik yang ketiga, iaitu sebab sifat-sifat itu dinamakan sifat salbiah. 5 sifat itulah yang menolak dan menafikan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan lawannya dan segala sifat kekurangan atasnya. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Yang pertama, sifat kidam. Kidam menafikan Allah ada permulaan. Allah itu tidak ada permulaan, iaitu kita semua tidak memiliki sifat itu.
Hal ini kerana kita semua mempunyai permulaan dan pengakhiran. Apakah pengakhiran kita ya? Pengakhiran kita adalah dengan kematian. Begitu juga dengan alam ini. Alam ini juga terjadi dengan adanya permulaan dan pengakhirannya. Yang kedua ialah sifat baqa. Baqa menafikan Allah ada kesudahan. Ini bermakna Allah itu kekal. Yang ini bentuknya tidak dapat diukur, tidak dapat disukat dan dianggarkan melalui kenyataan zahir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Seterusnya, sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis menafikan persamaan Allah dengan segala yang baharu. Hal ini bermaksud zat Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya, baik makhluk yang bernyawa atau tidak bernyawa. Yang keempat ialah sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Qiyamuhu ta'ala binafsi menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala berhajat kepada yang lain. Hal ini kerana Allah berdiri dengan sendiri dan bukan bergantung kepada yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak memerlukan bantuan daripada makhluk-makhluknya. Yang kelima, iaitu yang terakhir sekali, ialah sifat wahdaniyah. Wahdaniyah menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala berbilang-bilang. Kesempurnaan dalam keesaan Allah, iaitu wahdaniyah, tidak dimiliki makhluk lain selain darinya. Allah itu bersifat tunggal yang tidak berbilang-bilang pada sifat atau zatnya. Oleh yang demikian, saya juga akan memberi dalil bagi sifat-sifat salbiah ini. Yang pertama, sifat qidam. Di dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga, ia berbunyi, هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Yang kedua, sifat baqa. Di dalam surah Al-Qasas ayat 88. Mari kita dengarkan. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Yang ketiga, sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dalilnya ialah di dalam surah Asy-Syura ayat 11. فاطر السماوات والأرض
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Yang keempat, sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-6. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Yang kelima, iaitu yang terakhir sekali, sifat wahdaniyah. Ia di dalam surah Al-Ikhlas. Mari kita dengarkan. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Masya Allah, sungguh merdu bacaan bagi dalil-dalil sifat tersebut. Topik kita yang terakhir pada hari ini ialah hakikat sifat salbiah. Hakikatnya iaitu ibarat daripada menolak dan menafikan perkara yang tiada layak atas Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat itu tiada pada hati iaitu zihni dan fikiran, dan tiada juga di luar fikiran iaitu kharij. Alhamdulillah, itu sahaja topik pembelajaran kita pada hari ini. Daripada sesi pembelajaran kita hari ini ialah sifat salbiah ini berperanan mengajar kita supaya mengenali erti sifat ketuhanan yang tiada tandingan, tiada bandingan dan tiada seumpama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kita sebagai makhluk tidak sama dengan sifat Allah. Lihat saja sifat kebesaran Allah melalui 5 sifat yang telah kita belajar sebentar tadi. Masya Allah, sungguh kerdil diri kita ini yang bergelar makhluk dan hambanya. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar daripada sifat salbiah ini. Sekian sahaja daripada Ustazah. Ustazah harap semua dalam keadaan yang baik dan menjaga kesihatan, lagi-lagi di musim pandemik COVID-19 ini. Selamat maju jaya diucapkan kepada anda semua. Oleh itu, Ustazah tinggalkan dengan surah Al-Mujadalah ayat 11. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.